Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ini buat pertama kali saya review smartphone di dalam channel saya. So, smartphone yang ada dengan saya hari ini adalah smartphone King Kong Mini 3 daripada Qbot. Smartphone ni merupakan smartphone rugged yang paling kecil yang saya pernah guna. Walaupun saiz dia sangat kecil, chipset dia sangat powerful bagi sebuah rugged smartphone pada tanda harga bawah RM700. Saya terima smartphone ni dalam 2 minggu lepas dan sejak 2 minggu lepas sampai sekarang saya dah guna smartphone ni sebagai daily driver saya. Jadi sepanjang saya menggunakan King Kong Mini 3 ni, ada beberapa benda yang saya boleh katakan beyond expectation saya. Okey, jadi tanpa belengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okey, bagi yang tak tahu apa itu rugged smartphone. Okey, secara ringkasnya, rugged smartphone ni merupakan jenis atau kategori smartphone yang memfokuskan pada ketahanan body daripada sebarang bentuk impact, sama ada jatuh ataupun masuk ke dalam air. Memang tak jadi apa-apa sebab dia juga mempunyai pelindungan IP rating. Jadi kalau kita bawa phone ni merdah hujan pun tak ada masalah. Dan rugged smartphone ni dia bukanlah sesuatu yang baru. Dia dah lama dalam pasaran, cuma kurang permintaan sebab rugged smartphone ni dia terlalu memfokuskan pada daya ketahanan body dia sampai dia mengetepikan kualiti kamera dan performance penggunaan, especially performance gaming lah, memang sangat teruk lah. Tapi King Kong Mini 3 ni dah mengubah corak rugged smartphone ni daripada banyak segi. Okay, jadi kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak masa anda beli. Okay, jadi pertama sekali macam ni rupa kotak dia. Di dalam kotak terdapat 3 user manual, 1 adapter pengecasan yang sangat kecil macam phone dia juga, dan 1 USB Type A ke USB Type C, dan dia tidak support fast charging. Kemudian dia bagi juga earphone, yang mana banyak smartphone sekarang memang dah tak bagi dah earphone, dan earphone dia menggunakan connection Type C. Di sini kita dah tahulah yang mana King Kong Mini 3 ni tak ada lubang headphone jack. Okey, sekarang kita fokus tengok pada phone ni pula. Saiz dia sangat kecil, lebih kecil daripada iPhone 13 regular version, yang mana iPhone regular version ni merupakan smartphone yang paling kecil lah di era 2020 ke atas. Tetapi King Kong Mini 3 ni jauh lebih kecil daripada dia. Dan dari segi keberatan pun cuma 149 gram, tak seberat kebanyakan rugged smartphone yang ada dalam pasaran. Okey, di bahagian hadapan terdapat skrin jenis IPS berukuran 4.5 inci dengan resolution 480p dan mempunyai 60Hz refresh rate. Walaupun skrin dia beresolusi 480p, tapi kualiti skrin dia sangat sharp dan kita takkan nampak sebarang pixel. Malah kita akan nampak skrin dia ni lagi better daripada kebanyakan smartphone yang menggunakan skrin beresolusi 720p. Dan disebabkan saiz skrin dia 4.5 inci, mudah untuk kita guna smartphone ni dengan satu tangan sebab ibu jari kita dapat capai seluruh bahagian skrin. Selain daripada tu, aspect ratio dia bukan standard 16:9. So kalau kita tengok video daripada Netflix ke ataupun YouTube ke, dia akan terdapat black bar di bahagian kiri dan bahagian kanan. Kita boleh full screen kan dia, tapi kita akan kehilangan view bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, kemudian di bahagian atas kosong, tak ada sebarang port, dan di bahagian atas juga dilindungi dengan hard plastik yang tahan hentakan termasuk ke semua bahagian penjuru, membuatkan King Kong Mini 3 ni susah untuk pecah apabila terjatuh. Dan ke semua bahagian hard plastik ni dia terdapat design ala-ala tactical. Di bahagian sisi kanan terdapat power button dan slot SIM card. Dan King Kong Mini 3 ni support dual SIM dan dia tidak support micro SD card. Okey, di bahagian kiri pula terdapat volume button, dan di bahagian sisi kiri dan kanan ni juga adalah jenis aluminium. Okey, di bahagian bawah terdapat satu port Type C yang tertutup untuk elak daripada masuk air. Beralih di bahagian belakang terdapat design yang sangat menarik seperti mana smartphone gaming, dan design di bahagian belakang ni juga yang membezakan King Kong Mini 3 ni dengan mana-mana rugged smartphone yang kebiasaannya akan mengetengahkan design yang tough. Okey, untuk kamera pula, yang mana kamera utama dia sebesar 20 megapiksel dan kamera hadapan adalah 5 megapiksel. Untuk kualiti kamera anda boleh tengok macam mana hasil dia.
Okey, dia punya speaker pula adalah jenis mono speaker dan dia berkongsi speaker yang sama dengan ear speaker. Dari segi kualiti sound kuat tapi tak ada bass dan ada sedikit picking pada sound dia. Lagi-lagi kalau kita letak pada maximum volume. Okey, balik kepada spek dalaman pula. Pertama sekali dia menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM berkapasiti 6GB dan storage sebesar 128GB dan dia menggunakan Wi-Fi 5GHz dan OS yang kita dapat bila keluar daripada kotak adalah Android 12. Manakala bateri pula adalah berkapasiti 3000 mAh. Yes, saya tahu memang 3000 mAh tu boleh kata sangat kecil lah untuk tahun 2023. Tapi disebabkan King Kong Mini ni menggunakan skrin sebesar 4.5 inci dan resolution 480p sahaja, jadi skrin dia tak menggunakan kuasa yang tinggi. Ditambah pula chipset MediaTek G85 ni dapat manage power dengan sangat baik. Dan selama 2 minggu penggunaan saya, kalau setakat layan social media, browsing, WhatsApp, dia dapat bertahan hampir 2 hari. Dan kalau layan movie, saya boleh kata hampir sehari dia dapat bertahan. Tapi kalau main game memang cepat lah dia habis. Yang mana itu normal lah, mana-mana smartphone pun kalau kita main game memang bateri dia akan lebih cepat lah dia drain berbanding penggunaan biasa. Dan disebab kapasiti bateri dia 3000 mAh juga, yang mana sebelum ni saya bawa power bank berkapasiti 10,000 mAh, saya hanya dapat guna 2 kali saja untuk smartphone yang saya guna sebelum ni. Tapi untuk King Kong Mini 3 ni, saya dapat guna sebanyak 3 kali untuk full charge. Okey, dan selain daripada tu, King Kong Mini 3 ni dia support NFC, yang mana sensor dia terletak di bahagian belakang lah. So kita boleh linkkan kat bank kita ke dalam akaun Google Pay. Selepas kita dah siap linkkan kat bank kita ke dalam Google Pay, kita linkkan pula Google Pay ke NFC. Lepas tu kita on NFC dan siap untuk kita guna sebagai debit card. Sama ada untuk beli barang ataupun isi minyak. Sama seperti kat bank. Okey, dari segi gaming pula, saya boleh kata saya agak kagum dengan performance yang dia dapat berikan. Sebab mula-mula masa saya dapat smartphone ni, saya tak expect yang dia dapat handle game dengan sangat baik. Sebelum ni saya pernah guna rugged smartphone dan performance gaming saya boleh cakap memang sampah lah. Sampai tahap Google Play Store dia letakkan limitation yang mana tak semua game yang akan ada dalam Google Play Store untuk mode rugged smartphone. Sebab chipset dia tak capai standard untuk support game-game yang berat. Tapi King Kong Mini 3 ni dia dapat support semua game-game berat seperti mana smartphone mid-range. Saya sendiri pun dapat tahu performance gaming untuk King Kong Mini 3 ni selepas dah seminggu saya pakai. Itu pun secara kebetulan saya saja test. Dan game pertama saya test adalah Ark Survival. Dan game Ark Survival tu dapat run tanpa sebarang isu. Dan selepas saya dah tengok dia dapat run game Ark Survival tu, saya pun cubalah bermacam-macam lagi game dalam ni. Even game Genshin Impact yang merupakan grafik demanding untuk Android smartphone pun dia boleh run dengan sangat baik. Okay, dah akhir sekali dari segi kekurangan yang terdapat pada smartphone ni. Yang pertama sekali, King Kong Mini 3 ni dia akan matikan semua background app apabila kita matikan skrin dia ataupun kita buka beberapa apps dalam masa yang sama. Yes, memang itu salah satu langkah penjimatan bateri. Tapi kebiasaannya untuk kebanyakan smartphone dia akan matikan background apps apabila kita letak pada save battery mode. Tapi King Kong Mini 3 ni kita tak letak power save mode pun dia dah macam power save mode. Kemudian yang kedua, dia ada masalah overheat bila kita main game. Chipset MediaTek G85 ni dia dapat push performance game tapi dia tak dapat nak handle masalah overheat. Dan yang ketiga, King Kong Mini 3 ni dia mempunyai perlindungan IP rating dan dia boleh meredah hujan, ribut, banjir, taufan, semua dia boleh meredah, yang mana itu sangat bagus lah. Cuma masalah dia, bila skrin dia basah, dia akan detect air yang ada kat atas skrin tu seolah-olah macam kita tengah sentuh skrin dia. Dan dalam keadaan macam tu, bila kita sentuh skrin dia, dia mulalah jadi tak menentu arah. Dia jadi macam double tap lah, lepas tu dia jadi auto scroll lah. Tak seperti kebanyakan phone yang mempunyai IP rating, yang mana kalau basah pun dia still dapat bezakan di permukaan skrin dia tu sama ada air ataupun kita yang sentuh. Dan kekurangan yang terakhir sekali, untuk orang yang mempunyai saiz tangan yang besar, mungkin agak susah untuk guna King Kong Mini 3 ni sebab saiz keyboard dia sangat kecil. Tapi untuk orang yang bersaiz tangan lebih kurang sama macam saya ataupun lebih kecil daripada saya, memang tak ada masalah. So apa yang saya boleh cakap tentang King Kong Mini 3 ni, kalau anda mahukan sebuah smartphone yang lasak dan boleh meredah hujan dan bersaiz kecil dan boleh bermain game dan anda tak kisah bab kualiti kamera, maka King Kong Mini 3 ni adalah untuk anda. Tapi kalau anda seorang yang mementingkan kualiti kamera dan saiz skrin yang besar, King Kong Mini 3 ni bukan untuk anda. Okey, jadi pada saat saya record video ni, King Kong Mini 3 ni dijual pada tanda harga RM659 dan saya ada letak link pembelian di bawah. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung video. Seperti biasa, kalau anda rasa video saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat bawah. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.